Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 3. Apa kabar murid-murid tahun 3 pada hari ini? Cikgu harapkan pada minggu ini dan minggu seterusnya semua murid tahun 3 dapat mengikuti PDPR bagi semua subjek dengan baik. Ingat murid-murid, walaupun kamu tidak hadir ke sekolah, namun tanggungjawab kamu untuk kamu belajar. Pastikan pada minggu ini semua ke-88 murid tahun 3 dapat mengikuti dan menghantar ke semua tugasan yang diberikan oleh guru subjek kamu. Baiklah murid-murid, pada hari ini bagi subjek matematik kita akan melihat kepada topik yang baru, yaitu topik yang keempat berkaitan dengan wang. Baiklah murid-murid, fokus kita pada hari ini bagi standard kandungan kita akan melihat kepada 4.1 tambah wang. Bagi standard pembelajaran hari ini kita akan melihat kepada 4.1.1 menyelesaikan ayat matematik tambah melibatkan dua nilai wang dan hasil tambahnya hingga Rp10.000. Dan 4.1.2 menyelesaikan ayat matematik tambah melibatkan 3 nilai wang dan hasil tambahnya hingga Rp10.000. Bagi objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran diharapkan murid dapat menambah melibatkan hingga 3 nilai wang dan hasil tambahnya hingga Rp10.000 dengan betul. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan melihat wang. Jadi sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita, marilah kita lihat penggunaan wang dalam kehidupan seharian. Jadi murid-murid boleh keluarkan buku teks matematik bagi jilid 2 dan buka pada muka surat pertama. Kita lihat kepada situasi yang pertama. Jadi bolehkah murid-murid nyatakan di manakah mereka ini berada? Kalau murid dapat lihat di sini terdapat sebuah mesin. Jadi ini kita panggil sebagai mesin ATM, di mana mesin ini kita selalu gunakan untuk mengeluarkan wang. Jadi kita lihat apa yang berlaku. Ibu masukkan lagi Rp250. Dulu dah simpan Rp200. Wah, semakin banyak uang saya. Jadi di sini ibu telah memasukkan lagi Rp250. Jadi apa yang berlaku kepada wang simpanan budak lelaki ini? Wangnya semakin bertambah, semakin banyak. Kita lihat kepada situasi yang kedua. Jadi situasi yang kedua ini, bolehkah murid-murid nyatakan di manakah mereka ini berada? Coba kita lihat apa yang ingin mereka lakukan, kemudian baru kita nyatakan di manakah mereka ini berada. Nenek, saya hendak simpan Rp100. Rp50 ini pula saya hendak derma kepada orang miskin. Jadi budak perempuan ini ingin menyimpan uangnya sebanyak Rp100. Kemudian kita lihat kepada pakcik ini. Saya ingin melabur Rp5.000 untuk pendidikan anak saya. Jadi pakcik ini dia ingin melaburkan Rp5.000 untuk pendidikan anaknya. Jadi murid boleh agak ke tidak di manakah mereka berada? Ya, mereka berada di bank. Mereka berada di bank. Budak perempuan ini ingin menyimpan wangnya, kemudian pakcik ini ingin melaburkan duitnya untuk pendidikan
anaknya. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan lihat kepada tambah wang. Jadi tambah wang ini dia ada sedikit perbezaan dengan kita menambah nombor bulat atau nombor perpuluhan yang kita telah pelajari sebelum ini. Jadi pastikan murid-murid fokus dan fahamkan langkah kerja yang akan cikgu tunjukkan selepas ini. Baiklah murid-murid, kita lihat kepada contoh yang pertama. Murid-murid boleh lihat kepada buku teks matematik jilid 2 pada muka surat yang kedua. Baiklah, di sini kita dapat lihat terdapat satu soalan berkaitan dengan tambah wang. Kita lihat soalan 1A. Kira jumlah harga basikal dan topi keleda. Jadi dia bagi gambar harga basikal dan topi keleda. Jadi kita perlu cari jumlah. Jadi jumlah, apa maksud jumlah? Jumlah maksudnya kita kumpulkan. Kita kumpulkan harga kedua-dua barang ini tadi, yaitu basikal dan topi keleda. Jadi kita dapat lihat di sini terdapat senarai barang dan harga yang diberikan. Jadi basikal harganya adalah Rp361, manakala topi keleda harganya Rp125. Jadi kita tambah. Jadi inilah ayat matematiknya. Rp361 tambah Rp125 bersamaan dengan jadi berapa jumlahnya. Jadi di sini ada ditunjukkan langkah kerja. Jadi di sini Rp361 tambah Rp125. Jadi kita susun dengan betul. Kemudian kita tambah 1 tambah 5 akan dapat 6. 6 tambah 2 akan dapat 8 dan 3 tambah 1 akan dapat 4. Jadi jumlahnya adalah Rp486. Maka jumlah harga basikal dan topi keledar ialah Rp486. Jadi di sini yang ingin cikgu tekankan adalah berkaitan dengan kata kunci. Apa maksud kata kunci? Kata kunci ini adalah perkataan yang kita boleh gunakan sebagai petunjuk operasi apa yang perlu kita lakukan. Kalau di sini tadi soalan minta cari atau kira jumlah. Kalau soalan minta kita cari jumlah, maka kita akan menggunakan operasi tambah. Sebab itu di sini kita menggunakan operasi tambah, yaitu 361 tambah Rp125. Apabila menggunakan tambah, barulah kita boleh mencari jumlah kedua-dua harga bagi basikal dan topi keleda. Jadi ingat kata kunci, kalau nampak perkataan jumlah, maka kita akan menggunakan operasi tambah. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada contoh yang kedua. Pada muka surat yang sama, ini adalah sambungan bagi soalan yang tadi. Jadi kita lihat soalan B. Berapakah jumlah harga bagi ketiga-tiga barang itu? Jadi sekarang kita kena cari jumlah ketiga-tiga barang yang telah dibelinya. Jadi di sini kata kuncinya adalah jumlah, maka kita akan menggunakan operasi tambah. Jadi di sini kita akan menambah 3 nilai wang, yaitu Rp361 tambah Rp125 tambah Rp79. Maksudnya ada 3 nilai wang yang kita akan tambah. Jadi apabila melibatkan penambahan 3 nilai wang, maka kita boleh pilih antara satu cara ini. Jadi cara pertama, murid-murid boleh menambah 2 nilai wang terlebih dahulu, yaitu Rp361
tambah Rp125. Jadi kita tambah 2 ini dulu, kemudian kita cari jawapan. 1 tambah 5, 6, 6 tambah 2, 8, 3 tambah 1, 4, dan RM. Mesti ditulis, jangan ditinggalkan. Kemudian jawapan ini kita akan bawa sebelah. Sekiranya mencukupi, kita boleh sambung di bawah. Itu sudah cara yang kedua. Namun sekiranya murid ingin menambah 2 terlebih dahulu, maka jawapan ini kita akan bawa pergi sebelah. Kita mesti menggunakan anak panah. Kenapa kita menggunakan anak panah? Ini menunjukkan bahawa kita belum selesai menambah. Maksudnya masih ada satu lagi nilai wang yang perlu ditambah. Jadi kita salin semula. Rp486 tambah Rp79. Jadi 6 tambah 9, pengumpulan semula akan dapat Rp15. Jadi 15. 1 tambah 8, 9 tambah 7 akan dapat 16. 1 tambah 4 akan dapat 5 dan RM. RM ini adalah unit untuk wang, RM. RM maksudnya ringgit Malaysia, kita tuliskan dalam singkatan sebagai RM, unitnya RM. Jadi ini cara pertama. Maksudnya kamu tambah dua nilai wang, kemudian baru tambah nilai wang yang ketiga. Itu cara pertama. Cara yang kedua, kamu boleh tambah sekaligus. Maksudnya kamu tambah ketiga-tiga ini sekaligus. Yaitu 361 tambah 125 tambah 79. Maka kamu akan dapat jawapan yang sama, yaitu Rp565. Jadi murid-murid boleh pilih cara mana yang kamu rasa sesuai. Jadi jawapannya tetap sama, yaitu Rp565. Maka jumlah harga bagi ketiga-tiga barang itu ialah Rp565. Jadi seperti yang cikgu katakan tadi, kamu boleh bandingkan kedua-dua cara ini, manakah yang lebih mudah. Jadi kamu rasa mana yang lebih mudah, cara pertama atau cara yang kedua? Kalau cara yang pertama, kamu boleh mengelakkan daripada kesilapan yang banyak, ataupun kamu boleh elakkan kecuaian kerana kamu tambah 2 nilai wang terlebih dahulu, kemudian baru tambah nilai wang yang ketiga. Sekiranya cara kedua memang agak pendek langkah kerjanya, namun kamu mudah untuk melakukan kecuaian kerana melibatkan 3 nilai wang sekaligus kamu tambah. Jadi sekiranya kamu rasa yakin untuk menggunakan cara kedua, kamu boleh pilih cara kedua. Kalau kamu rasa kamu lebih yakin untuk menggunakan cara pertama, kamu boleh pilih cara pertama. Hanya pilih satu cara sahaja, jangan guna kedua-dua cara. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat dengan lebih terperinci, dengan lebih jelas lagi soalan yang melibatkan tambah 2 nilai wang. Contohnya, kita lihat di sini Rp450 tambah Rp80. Jadi di sini cikgu akan menggunakan jadual. Kenapa cikgu menggunakan jadual? Kerana cikgu nak murid-murid buat ulang kaji mengenai nilai tempat bagi wang. Jadi kalau nilai tempat bagi wang tak sama seperti nilai tempat nombor bulat dengan nombor perpuluhan. Kalau nombor perpuluhan, kita mula dengan apa dulu? Per 10, per 100, kemudian sa dan sebagainya. Kalau nombor bulat, kita mula dengan 10, ratus, ribu. Namun bagi uang, kita akan mulakan, sekiranya paling belakang, kita akan mulakan dengan ringgit. Kemudian yang kedua, RM10, kemudian RM100. Jadi semuanya ada ringgit sebab kita baca uang sebagai RM450. Jadi yang paling hujung adalah ringgit, RM10, RM100. Sekarang kita akan cuba masukkan nombor mengikut nilai tempat dengan betul. Jadi RM, jangan lupa ditulis, mesti ditulis kerana kalau tiada RM maka nombor itu bukan uang.
Jadi mesti ada Rm Rp450 tambah Rm 80. Sekiranya murid-murid sudah menyebut Rm, maka murid-murid tak boleh menyebut ringgit. Rm tak boleh digandingkan dengan perkataan ringgit. Maksudnya cara sebutan mesti betul. Sekiranya sebut Rm, maka ringgit jangan disebut. Contohnya Rm 450. Cukup sampai sana sahaja. Kalau tak nak sebut Rm, kita boleh sebut Rp450. Maksudnya ringgit kena sebut. Rm jangan disebut. Tapi Rm mesti ditulis. Contohnya yang kedua ini, Rm 80. Sampai situ saja kita sebut. Kalau tak nak sebut Rm, kita hanya sebut Rp80. Rm tak boleh disebut. Maksudnya Rm dengan perkataan ringgit tak boleh disebut serentak, tak boleh disebut sekali. Jadi sekarang kita akan menambah. Jadi menambah kita akan mula daripada nombor atau nilai tempat yang paling belakang, ringgit. Jadi sifar tambah sifar kita akan dapat sifar. 5 tambah 8 kita akan dapat berapa? Ya, 13. Jadi pengumpulan semula 13. Kemudian 1 tambah 4 kita akan dapat 5 dan Rm jangan lupa untuk ditulis. Jadi jawapannya adalah Rm 530 atau kita boleh sebut sebagai Rp530. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada contoh yang keempat. Rm 674 tambah Rm 1052. Jadi kita menggunakan jadual supaya murid-murid boleh lihat nilai tempatnya. Jadi nilai tempatnya bermula dengan ringgit, RM10, RM100. Kemudian untuk soalan ini kita akan sampai RM1000 kerana ini adalah 1000. Jadi sekarang kita akan masukkan mengikut nilai tempat dengan betul. Kita masukkan bermula dari Rm. Kemudian 674. Jadi 600. Maka dia berada di rumah ratus ringgit. Jadi 674 ringgit. Maksudnya RM1000 ini tiada nombor. Tambah Rm 1052. Jadi 1052. Minta maaf, pastikan jangan disebut serentak. Rm dengan ringgit jangan disebut serentak. Rm 1052. Jadi sekarang kita akan menambah. Kita tambah dari rumah ringgit. 4 tambah 2 akan dapat 6. 7 tambah 5 akan dapat 12. Pengumpulan semula. 1 tambah 6 akan dapat 7. 7 tambah sifar akan dapat 7 semula. Kemudian tiada nombor di atas, tambah dengan 1 di bawah, kita akan dapat 1 semula. Kemudian Rm. Jadi jawapannya adalah RM1,726 atau Rm 1,726. Baiklah murid-murid, sekarang kita teruskan dengan contoh yang kelima. Sekiranya murid rasa terlalu lama atau ingin berehat sekejap, boleh hentikan video ini dan boleh rehat sekejap. Rehat dalam 5 minit, kemudian tengok semula video ini. Baiklah murid-murid, kita sambung lagi contoh yang kelima. Bagi contoh yang kelima ini, sekiranya murid-murid dapat lihat terdapat perpuluhan. Namun, ini bukan nombor perpuluhan. Ini adalah wang. Jadi kita lihat apa nilai tempat bagi wang yang melibatkan ada titik perpuluhan seperti ini. Jadi kita lihat, kita buat ulang kaji. Jadi kita akan mulakan nilai tempat yang paling belakang. Maka nilai tempat paling belakang kita panggil sebagai sen. Jadi ini adalah sen, puluh sen. Kemudian perpuluhan, titik perpuluhan. Kemudian kita ulang balik nilai tempat ringgit, puluh ringgit, ratus
ringgit. Jadi dua nilai tempat di belakang titik perpuluhan adalah puluh sen dan sen. Jadi kita masukkan RM 235 60 sen. Sebab itu kita panggil 60 sen. Sebab itu nilai tempatnya puluh sen dan sen. Tahu puluh sen, 60 sen, 50 sen. Kamu selalu beli buku ataupun makanan ringan, 20 sen, 10 sen. Itu maksud dia. Jadi kita tambah. Kita tulis RM dulu. Oke, jadi kita tambah Rp198.40 sen. Jadi Rp198.40. Seperti itu kita sebut ya. Kalau nak sebut RM 198.40 sen. Jadi sekarang kita tambah sifar tambah sifar akan dapat. Jadi bolehkah kita sifar tambah sifar? Untuk soalan ini kita tak boleh menambah seperti nombor perpuluhan. Kita mesti tengok sekaligus. Kita mesti tengok 60 sen. Kenapa kita tak tengok satu-satu? Sebab kita tak sebut sen ini jadi 6 sifar sen. Ada kita sebut 6 sifar sen? Tak ada kan? Kita sebut ini 60 sen. Jadi kita kena tambah sekaligus 60 sen tambah 40 sen. Jadi 60 sen tambah 40 sen kita akan dapat 100 sen. Kita boleh mencongak 60 tambah 40 akan dapat 100 sen. 60 sen tambah 40 sen akan dapat 100 sen. Kalau murid-murid dapat lihat di sini, 100 ini terdiri dari 3 nilai tempat. 1, 2, 3. 3 digit. Tapi di sini hanya ada 2. 1, 2. Jadi macam mana nak letak 1? Jadi kita akan tukarkan 100 sen ini masuk kepada rumah ringgit. Kita akan masuk dia kepada rumah ringgit. Jadi ingat murid-murid, 100 sen bersamaan dengan 1 ringgit. Maksudnya 100 sen, cukup 100, kamu boleh tukar dia jadi 1 ringgit. Kalau kamu pergi kedai, kamu ada duit 100 keping, duit 1 sen. Jadi kamu boleh pergi kedai, dia boleh bagi kamu duit 1 ringgit. Maksudnya dia sama nilai. Contohnya 50 sen dengan 50 sen. Kamu boleh pergi kedai, dia akan bagi kamu RM1. Tapi di sini kita guna 1 sen 1 sen. Jadi kalau ada 100 sen, maksudnya kalau ada 100 keping 1 sen, kamu boleh tukar dia jadi 1 ringgit. Jadi kamu boleh masukkan dia menjadi 1 ringgit. Jadi di sini sifar-sifar dan 1 kita kumpulkan di rumah ringgit. Jadi maksudnya 1 ringgit. Kemudian untuk rumah ringgit kamu boleh tambah seperti biasa. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 8 akan dapat 14. Titik perpuluhan jangan lupa. Kemudian 1 tambah 3, 4. 4 tambah 9, kamu akan dapat 13. Dan 1 tambah 2, 3. 3 tambah 1 akan dapat 4 dan RM. Kenapa ringgit ini kita boleh tambah seperti biasa? Kerana ringgit ini pengumpulannya tetap masih pergi rumah ringgit. Maksudnya 5 tambah 1, 6. 6 tambah 8 akan dapat 14. Jadi 14 ini masih dikumpul dalam rumah ringgit yang sama. Ini ringgit, ini pun ringgit. Jadi kamu boleh kumpul seperti biasa. Namun yang ini tadi tak boleh sebab sen nak pindah pergi ringgit, maka kamu kena tukar dia menjadi ringgit. Jadi bersamaan dengan RM1 ataupun kita panggil 1 ringgit. Barulah dia boleh masuk ke rumah ringgit kerana dia sudah dalam rumah ataupun unit ringgit. Jadi jawapannya adalah 434 ringgit. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada tambah
3 nilai wang. Sekarang kita lihat macam mana nak menambah 3 nilai wang. Tadi kita dah tengok secara sepintas lalu contoh yang diberikan dalam buku teks bagaimana untuk menambah 3 nilai wang. Jadi ada 2 cara yang kita lihat tadi. Jadi kita lihat dulu cara yang pertama. Jadi kita masukkan RM390. Jadi sekarang cikgu tak guna jadual lagi. Cikgu tak tulis nilai tempat. Sekiranya murid-murid tak nak tulis nilai tempat pun boleh, terus tulis nombor seperti ini. Sekiranya murid-murid tahu susunan, nak susun dengan betul, jadi boleh terus susun, tak perlu tulis nilai tempat lagi. Jadi sekarang RM390 tambah RM1,240.50 tambah RM56.70. Maksudnya di sini cikgu tambah ketiga-tiganya sekaligus. Dan simbol tambah cukuplah tulis sekali sahaja. Tak perlu nak tulis sampai 2 kali. Cukup 1 kali. Jadi RM390 tambah RM1,240.50 tambah RM56.70. Jadi simbol tambah cukup tulis sekali sahaja. Sekarang kita akan menambah. Jadi yang ini melibatkan sen. Jadi kita lihat sen dulu. Yang ini sifar ataupun tiada sen. Ini maksudnya sifar sen, tiada sen. Jadi kita lihat yang ini 50 sen tambah 70 sen. Bukannya 5 sifar sen. Tak boleh. Kita sebut 50 sen tambah 70 sen. Jadi 50 sen tambah 70 sen kita akan dapat 120 sen. Jadi sekarang kita kena tukar kepada ringgit. Jadi seperti yang kita buat pada contoh yang kelima, cukup 100 kita boleh tukar jadi RM1. Jadi sekarang kita ada 120 sen. Jadi cukup 100 sen kita boleh tukar menjadi RM1. Jadi sekarang kita boleh tukar 120 sen menjadi RM1.20. Kenapa? RM1 ini adalah datang dari 100 sen. Jadi ada baki 20, kita letak sebagai sen di belakang. Sebab tak cukup nak tukar lagi. Jadi dia ada baki 20, kita masih jadikannya sebagai sen. Jadi RM1.20. Jadi sekarang kita akan masukkan RM1.20. Jadi RM1 sudah masuk kepada rumah ringgit. Dan 20 sen masih lagi dekat rumah sen kerana 20 sen tak boleh tukar kepada ringgit, tak cukup. Kurang dari 100 sen. Jadi kita hanya boleh tukar RM1 sahaja. Jadi sekarang 1 tambah 6 akan dapat 7. Sebelum itu titik perpuluhan jangan lupa. 1 tambah 6 dapat 7. Kemudian 9 tambah 4 akan dapat 13. 13 tambah 5 akan dapat 18. 1 tambah 3 tambah 2 kita akan dapat 6. Kemudian yang ini hanya 1, jadi 1 dan RM. Jadi jawapannya adalah RM1.687.20. Jadi sekarang kita lihat contoh yang terusnya, yaitu contoh yang ketujuh. Menambah 3 nilai wang juga. Jadi yang ini kita akan gunakan cara yang kedua. Mari kita lihat. Di langkah pertama kita tulis dulu RM 789.25 sen tambah dengan RM 56. Jadi di sini cikgu letak sifar-sifar sendiri kerana supaya dia sama panjang, supayanya nampak lebih kemas. Seperti yang kita buat dalam perpuluhan, sekiranya melibatkan titik perpuluhan, jadi pastikan sekiranya tiada nombor di belakang untuk nombor yang diberi ini tiada titik perpuluhan, tiada sen. Jadi kamu boleh letak sifar-sifar sen supaya dia sama bilangan dia. Yang ini 25 sen, yang ini sifar-sifar sen. Jadi kita tambah 25 sen tambah sifar sen. Jadi kita akan dapat 25 sen terus. Jadi kita tak boleh tukar.
kita tak boleh tukar kerana tak cukup 100 sen. Tak cukup 100 sen, kita tak boleh tukar dia menjadi RM1. Jadi tak ada pengumpulan semula untuk rumah ringgit. Kemudian titik perpuluhan. 9 tambah 6 kita akan dapat 15. 1 tambah 8 kita akan dapat 9. 9 tambah 5 kita akan dapat 14. 1 tambah 7 kita akan dapat 8. Kemudian RM. Adakah sudah selesai? Belum, kerana kita masih ada nilai wang yang ketiga. Kita baru menambah 2 nilai wang. Jadi kita bawa sebelah, gunakan anak panah seperti ini. Kemudian kita salin semula jawapan yang tadi. RM845.25 tambah RM25.70. Jadi sekarang kita tambahkan untuk sen dulu. 25 sen tambah 70 sen. 25 sen tambah 70 sen, kita akan dapat berapa? 95 sen. Jadi 95 sen belum cukup 100 sen. Kalau belum cukup 100, jangan tukar jadi RM1. Maksudnya tiada pengumpulan semula untuk rumah ringgit. Jadi kita terus tulis 95 sen, perpuluhan. Kemudian 5 tambah 5 kita akan dapat 10. 1 tambah 4 akan dapat 5. 5 tambah 2 akan dapat 7. Kemudian 8. Jadi jawapannya adalah RM870.95. Baiklah murid-murid, sekarang adalah masa untuk mencuba. Jadi murid-murid tolong buka buku aktiviti kamu pada muka surat 77 dan 78. Sila tunjukkan langkah kerja dan jawapan dengan betul dan kemas. Selepas itu ambil gambar dan hantar kepada WhatsApp peribadi cikgu. Jadi cikgu harapkan semua murid dapat mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran hari ini dengan baik. Sekiranya kurang faham, tolong lihat semula video ini. Dan sekiranya masih lagi kurang faham, setelah kamu ulang banyak kali, maka kamu boleh bertanya dengan cikgu. Cikgu sedia untuk membantu dan membimbing. Jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, sehingga berjumpa lagi. Terima kasih.